Okey, airport kita tunggu. Dia tunggu di bawah tu sebelum nak naik atas. Masa tu yang berebut nak guna tandas, nak apa semua, everything. Dia dah mula dah kat situ dah mula dah. Tuan-tuan akan tengok. Just sit down and watch. yes. Tak, tuan-tuan duduk dekat kursi, tuan-tuan tengok seorang-seorang. Tuan-tuan akan nampak. Jangan takut tuan-tuan tengok seorang-seorang tu, tuan-tuan lah seorang-seorang yang kena tengok tu. Sungguh. Nanti naik kapal terbang. Okey, selesai. Kapal terbang tu okey lah. Kapal terbang tu masing-masing. Itu pun dah mula dah. Dia buat ikut suka hati dia je. Macam kapal terbang tu dia punya. Kan? Yang mandi tak ada lah. Yang macam mandi ada. Naik basah dah tandas tu. Pasal apa? Suka hati dia. Orang dah kata tak payah wudu. Dalam kapal terbang tak payah wudu. Solat saja apa keadaan tuan-tuan ketika tu. Saya ingat Ustaz Rosli dah sebut dah kot benda tu. Saya tak payah sebut lagi lah. Nanti tuan-tuan jadi pening. Selesaikan solat. Habis selesai. Turun kapal terbang. Masuk di airport. Di airport tu dia dah mula pula. Itu bahagian di airport. Tunggu. Beratur. Dah depan kita ni. Turn kita ya. Alhamdulillah. Sana celaka macam ni. Aku kalau tak ada Mekah kan aku tak pergi kau sedang. Buat tenang. Dah semua. Ni. Selesai. Dah lepas. Lepas keluar pada airport. Masuk kemah muasasah dulu. Kemah muasasah ni beratur tunggu. Arab punya kerja. Tunggu. Bertenang. Tu saya kata tadi. Tuan-tuan ni, banyakkan kita, macam mana kita nak plan supaya jangan maki tu keluar. Bangang tu lah pokok Arab. Dah habis. Semua. Ini hakikat dia. Kata Ji bertenang. Dia tak ada lah, dia tak kira dah, Dia main hentam je. Ni. Keluar, tunggu bas pula. Tunggu bas satu hal pula. Naik bas, sampai Mekah pula. Masuk hotel, satu hal pula. Jadi dia panggil kata orang tu, sebab tu dia ikut stage, dia ikut station dia. Macam orang masyar, kita bergerak kan, ada je dia punya halangan-halangan. Ini sebab itu tuan-tuan, akhlak itu perkara yang saya lihat paling banyak orang hilang. Saya tak nak bagi banyak lagi tuan, cukup lah tu. Yang lain-lain tu tuan dah buat dah. Cuma saya nak bagi tahu tadi, pertama niat itu kita kaitkan dengan soal fizikal dan mental kita. Yang kedua, tuan-tuan, ni orang Petronas ni lah khusus ni. Kan dah dengar ceramah petang ni dah letih cakap ni. Sejam lebih tak berhenti. Taklah letih sangat, letihnya berdiri. Tuan duduk kan? Sebab itu saya, tapi kadang-kadang saya suka ceramah petang ni saya berdiri. Sebab mengelakkan saya tertidur ketika ceramah. Tuan, saya kalau ceramah petang saya suka berdiri. Sebab kalau tidak saya akan tidur, saya ngantuk. Kan? Kalau saya yang bercakap pun boleh mengantuk, tuan-tuan yang mendengar saya silap macam dengar orang menyanyi kan. Sedap. Kita nak sebut tuan-tuan sekalian, kita dah dengar malam petang ni. Saya haraplah tuan-tuan ni, sebab itu saya rasa program ni pun bukan saja panggil tak ada kerja, panggil saya ceramah ni, tak ada kan, tak ada kerja. Tapi saya nak, kalau boleh dapat, jadilah tuan-tuan dapat dua ni, tuan-tuan bincanglah balik. Bincanglah. Tapi saya sebut tadi soal akhlak. Saya tahu kita ni bukan semua orang tuan-tuan ni. Kadang kita yang lelaki ni pemarah kita boleh tahan. Saya pun baran boleh tahan juga. Kan jemaah dia ingat dia punya baran je. Tuan-tuan tengok ustaz-ustaz ni sabar. Dia tak tahu kita kalau dah keluar jadi Ultraman. Tak kena kita Allah Akbar kata haji ni. Tapi itulah saya kata kita cuba didik diri kita lah. Saya lihat ujung ni lah tuan-tuan. Saya nak sebut apa combination dia pula di antara benda yang kita buat ni dengan ending kita balik. Bila Nabi sebut Raja'a kayawmin waladathu ummuhu, dia balik seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kenapa lahir oleh ibu? Ada orang kata kerana, memang ada tafsiran semua tuan. Pertama kerana dosa-dosanya diampunkan, ya? Sebab itu Nabi sebut wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Orang yang dapat haji mabrur, dia tak ada dapat balasan lain melainkan syurga. Dan ulama kata haji mabrur ni dia punya amalan akan berterusan. Dia balik, dia punya sikap tu akan terus. Bukan makna dia balik tu dia dah tak ada sambut raya, open house dah tak ada lagi. Tak ada. Macam biasa juga. Kita insan. Kalau dia kaki mancing, bukan kita tak mancing. Tak ada. Kalau kita kaki shopping kat kan kat kredit laki kita bagi sampai 14. Kita
Tak ada masalah, shopping lah. Yang kaki pasar malam, pergilah. Kan? Cuma dia akan berubah. Pasar malam tu pergi keperluan. Shopping tadi pun keperluan. Masa dia tu lebih banyak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan silap. Banyak orang silap. Kalau balik je, janggut panjang. Bagus. Itu bagus. Tapi janggut dia banyak. Mancing tak sembahyang lah. Elok diikat janggut dia tu, letak umpan. Kan? Dia dicampakkan ke dalam laut tu, dia makan ikan. Jangan salah faham. Kan? Sebab itu ada orang, dia balik, dia dalam keadaan sama. Tapi ada perubahan. Cara dia berfikir untuk agama, cara dia berfikir untuk Allah Ta'ala, kehidupan dia lebih dipikirkan bagaimana untuk akhirat dia. Itu saya nak bagi yang paling simple. Jangan kita keluar daripada nilai insan tu. Kita tetap manusia, bukan balik jadi malaikat. Tak ada balik, kan? Jizul yang handle mesyuarat, ram jatuh. Apa tu? Buat tasbih. Punya banyak beli buat tasbih tu. Kita mulakan mesyuarat kita dengan Al-Fatihah. Subhanallah. Orang tengok nak mesyuarat benda ni. Tak, bukan mesti begitu. Dah keluar kili, bawa tasbih dan gantung ke leher pula dah. Jangan salah. Ada orang kita, ada satu pun sama juga. Kan? Balik pakai igal, boleh lah. Dia nak jadi Arab. Dah apa nak kata, tahu pakai igal. Complete set, baju jubah, igal, siap dengan dia punya serban. Balik. Sampai dekat immigration, Saudi tu bantai cakap Arab dengan dia. Dia bila saya pakai, tu macam Arab. Dia Saudi pun bercakap Arab dengan dia. Sudahnya Ustaz. Saya kata, takkanlah macam Arab, cakaplah. Tapi lah, wah kita, dia nak seronok kan. Kita tahu dia bukan nak menunjuk tuan, kita kenal dia. Dia nak seronok. Tak apa, sebab tu jangan ingat makna balik berubah, maknanya mesti pakai jubah. Dah pergi Petronas pakai jubah je. Saya takut kat bawah tu dia tahan, tak pergi masuk dah terus. Tak, bukan maknanya begitu. Jangan tuan-tuan salah faham. Atau mesti ada kepiah sentiasa. Kepiah. Tak mesti. Kan? Haji Zul pun dalam pergi tak ada kepiah pun. Kepiah. Kan? Tak suruh. Kan? Jangan kita, banyak orang misunderstanding mabrur. Kak, bukan makna mabrur dah tak cakap dengan orang sebelah dah, Kak. Kalian macam mana haji tu? Alhamdulillah. Semua okey, Kak. Subhanallah, Alhamdulillah. Fahal pula orang. Jangan silap. Jangan tuan-tuan misunderstanding makna mabrur. So itu mabrur, dia ada kaitan di antara awal dan hujung tu. So itu bila Nabi kata dia balik seperti mana orang yang baru dilahirkan ibunya. Tuan-tuan, orang dilahirkan ibu pertama dia bersih daripada dosa, fitrah dia. Betul tak? Betul. Yang kedua, ada satu yang kadang-kadang orang lupa nak sebut. Bila dia, itu antara dia dengan Tuhan. Soal dia punya hubungan dengan Tuhan, dia jadi orang yang bukan dia tak berdosa dah. Dia akan sentiasa bertobat daripada dosa-dosa dia. Yang kedua, hubungan dia dengan manusia. Sebab itu kalau budak-budak baru lahir, orang suka tak? Suka. Tengok budak-budak baru lahir. Bukan budak-budak kecil lah, budak-budak kecil kan. Ini fitrah budak yang bersih. Walaupun kadang dia kentut, kita suka kentut lagi kan. Kentutnya kadang kan dia cucu ke anak kan. Kentut. Kalau kentut lagi. Betul tak? Mana kentut pun orang suka. Cuma sekarang kentut. Abang kentut deh. Kentut lagi bang, kentut lagi. Abang dah kita tak. Tuan-tuan boleh faham tak falsafah dia tu? Sebab itu makna seperti dilahirkan, dia bersih. Itu soal dosa dengan Allah Ta'ala. Sebab itu soal hubungan dia, kita akan nampak dia akan sentiasa berhati-hati dan dia akan sentiasa minta ampun daripada dosa-dosa dia. Bukan makna orang balik haji tak buat dosa dah. Ada orang dia terlampau imajinasi atau futuristik. Oh tak ada dosa dah, tak ada dosa. Tak. Dah datang ke belum yang nak merasmi kan? Dah. Alah, saya pun tak tahu tuan-tuan. Minta maaf lah, saya pun tak tahu orang yang mana satu. Ustaz tak ada bagi tahu. Minta maaf. Saya perhabiskan tuan-tuan. Sebab itu bila sebut tadi kita kata tentang dilahirkan tadi. Sebab itu pertama soal hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua soal dia dengan manusia. Sebab itu kita kena ingat, bukan bila dia balik daripada haji dia dengan manusia jadi menyombong pula. Oh dia kata saya haji,
Dah tak boleh cakap, minta maaf, saya tak cakap dengan orang macam ni, ahli dosa ni saya tak cakap. Oh, ahli dosa pula dah tuan. Saya ni lain. Tak, bawa tenang. Sebab itu orang ni dia akan terus bergaul dalam masyarakat, dia akan jadi pemata yang duduk di antara kaca. Oh, tinggi falsafah tu. Maknanya nak habis tu. Artinya orang akan nampak dia. Dalam masyarakat dia duduk tuan, orang nampak dia. Tuan pesan tak? Orang balik sekarang dia dah mula jadi Bilal, jadi Syiah. Bukan mesti syarat dia jadi Bilal, jadi Syiah, tapi dia itu di antara timbulnya terzahir yang kata permata dalam kaca. Tapi kalau balik, bukan kau dah pergi haji ke tuan sudah? Berat soalan. Ataupun orang tanya kita balik, bila kau nak pergi? Pergi mana? Haji. Aku pergi tu sudah. Lah, aku ingat kau belum pergi lagi. Kata orang tu, mudah kita buat konklusi. Tak ada beza di antara sebelum dan sudah. Boleh faham tu tak? Cukup dah tu. Sebagai tausiah daripada petang ni, saya nak cerita ni jangankan 2 jam, 4 jam pun boleh. Tapi yang mabuk tuan-tuan lah. Jadi saya ingat cukup lah sekadar itu. Tadi pun dah dimaklumkan bahawa dah datang dah yang nak menyampaikan. Jadi sekadar itu tuan-tuan, saya pertama sekali mengucapkan mudah-mudahan Allah SWT menerimalah segala amalan tuan-tuan ketika di tanah suci dan ketika pulang. Dan saya mohon juga, saya suka bila saya ceramah pada jemaah haji ni, saya suka. Sebab apa? Biasalah tuan ni, orang pergi haji ni dia akan bawa balik souvenir. Jadi saya akan minta. Itu memang saya biasa begitu. Bila saya pergi ceramah atau kursus haji, saya akan minta. Tapi saya tak nak souvenir yang itu. Biasa souvenir ni saya yang decide benda yang saya nak. Jadi saya minta lah dengan tuan-tuan doakan saya. Itu souvenir ni. Doa tu bukan doa semua-semua Ustaz. Doa sebut nama saya ni. Tu marah tu. Tuan doakan mudah-mudahan saya diberikan kesihatan dan terus dapat untuk berdakwah, menyampaikan, sama-sama berkongsi untuk sama-sama kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan terus kepada kita dan Allah berikan kita kekuatan, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita dengan azam yang sungguh, dengan perancangan yang baik, kita akan sampai, ya, dan kita akan dapat berjaya melepasi apapun halangan-halangan yang Allah SWT tentukan kepada kita. Dan lebih penting daripada itu, kita akan balik dengan haji yang mabrur, insya-Allah. Ya, sekadar dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas ceramah yang saya kira sangat menarik tadi. Saya ingat kalau bagi 2-3 jam lagi tak apa, Ustaz boleh terus rasanya. Saya rasa audiens pun nak dengar, tapi dia masih terhad.